Saya lebih cenderung kepada mengajak semua orang Islam, Ahlul Qiblah, untuk kita bersama dalam perkara-perkara yang boleh kita bersama. Kita kena akui perbezaan ini ada sejak dulu, dan semua orang melaksanakan tugasan dia di dalam islah. Yang menjadi masalah beberapa perkara. Yang pertama ialah golongan yang berkepentingan yang mengada-ngadakan hal yang boleh menyebabkan berlakunya perbalahan dan batu api antara satu sama lain. Saya ambil contoh, tuduhan. Saya kadang-kadang dengar jugalah sebagian, dia kata pok-pok ni bukan hormat ulama', dia kata Imam Syafi'i bodoh. Dan pengikut ataupun pelajar-pelajar dia pun percaya. Saya ingin potongan ni tuan-tuan bagi kepada dia orang. Pergi cari siapa dia yang di penceramah haduk ngajak pada sunnah ni yang kata Imam Syafi'i bodoh. Siapa dia? Bahkan semua yang tuan-tuan akan dengar akan menyebut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia orang ni kata ulama'-ulama' bodoh belaka. Saya nak tanya, siapa dia yang kata ulama'-ulama' bodoh belaka? Ulama' mana yang mereka kata ulama'? Melainkan dia klaim diri dia ulama', lepas tu dia bodoh orang lain budak-budak netizen bodohkan dia ambil itu. Tapi hatta netizen tak pernah kata Imam Malik ke, Abu Hanifah ke, Imam Syafi'i ke, Imam Ahmad yang bodoh. Tidak pernah mengkafirkan ulama'. Mereka ni kafirkan ulama'. Kita tanya, ulama' mana yang kena kafir tu? Siapa dia tokoh agama yang mereka tuduh sebagai Wahabi yang kata kafir kepada ulama'? Ulama' mana? Ini semua rekaan penceramah-penceramah yang menghasut ini. Sebab tu Allah marah pada Yahudi ni, samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Mereka itu mendengar cerita-cerita dusta, mendengar pada satu kaum yang tidak pernah menghadiri kamu. Puak-puak tu kata mazhab Syafi'i ini, Imam Syafi'i ini bodoh. Siapa dia kata Imam Syafi'i bodoh? Orang kata bodoh lah sebab Imam Syafi'i kunut, mu tak mau kunut, mu pandai pada Imam Syafi'i. Oh, kalau macam tu Abu Hanifah tak kunut, kau kunut, kau kata Imam Abu Hanifah bodoh lah. Dia buat kesimpulan sendiri. Anak buah dia ni ataupun anak buah mereka ni percayalah, oh pok-pok tu kafirkan ulama'-ulama'. Kita tahu ulama' mana dia kafirkan? Yang kita dengar dia kafirkan orang ada, ataupun mereka kafirkan orang, kafirkan orang ni kita dengar. Kita tak pernah dengar orang kafirkan orang. Kata hadis dhaif, pandangan ni dhaif, hadis khata', salah. Itu ada, betul, tapi tak pernah mengkafirkan. Duka cita, kita tak duka cita pada diri kita, atau duka cita pada anak buah yang dengar tu. Kemudian mereka pun sambung fitnah tu. Pok-pok ni kata imam-imam mazhab semuanya sesat. Kau dengar mana? Oh tu ustaz kami bagi tahu. Pada zaman yang ada YouTube yang boleh dengar, kamu dengar, ambil 10 dulu ceramah kita dengar. Ada kita sebut. Bahkan imam-imam mazhab, imam-imam ahli sunnah disebut dengan mana. Pok-pok ni kata Imam Ghazali itu bodoh. Siapa kata Imam Ghazali bodoh? Bahkan dalam kuliah kita quote kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya, kata Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa. Tapi kita beritahu dalam Ihya ada hadis dhaif, ada juga hadis palsu. Bukan kita beritahu. Ulama-ulama seperti Al-Iraqi beritahu. Hatta yang defend Al-Ghazali seperti As-Subki, dia juga menyebut hal yang sama. Ibn Kathir yang kamu baca tafsir Ibn Kathir, dia sebut benda yang sama. Ibnul Jauzi yang kamu angkat dia kerana dia tu sebut tentang tanzih, dia bersama dengan mazhab Asy'ariyah dalam mazhab tentang berhubungan tangan Tuhan. Lagi berat perkataannya kepada Al-Ghazali dan Talbisul Iblis. Tapi kita tak quote seperti itu. Tetap kita rahimahullah. Kita kata seperti mana Az-Zahabi kata, wal Ghazaliyu imam, wal Ghazaliyu alim, walaysa min syartil alim alla yukhti. Al-Ghazali itu imam,
tapi bukan syarat. Orang alim tak silap. Orang tak kata, hanya orang kata pendapat ni dhaif. Oh, tengok dia kata Imam Syafi'i bodoh. Dia tolong sambung tu. Lepas tu anak murid dia teruk. Pakak percayalah. Kamu ni sebahagian tu muda-muda lagi. Kamu pergi dengar ceramah-ceramah orang-orang yang kamu tuduh ni. Kamu dapati sesiapa yang kami maki. Kamu dapati hatta tokoh-tokoh kamu yang duk maki orang bodoh bangang, ada kamu dapati kami membalas perkataan yang sama. Bagi agama itu ada cahayanya. Ada cahayanya. Sebab itu sebagian ulama kata hadis itu kasyams. Hadis itu ada cahayanya. Kalau dia benar hadis Nabi, terasa orang-orang yang ta'amul dengan hadis, dia tahu ini hadis Nabi. Bagi Islam dan akhlak Islam itu, agama yang benar itu ada kesannya pada diri manusia. Bercakap tadi tentang kesufian, kita tak tolak 100% sufi. Sufiyu ahli sunnati wal jamaah, kata Ibn Taimiyah. Ahli sufi, ahli sunnah wal jamaah. Yang sufi dia fuqaha ahli sunnah wal jamaah, sufi dia ahli sunnah wal jamaah. Hatta Ibn Taimiyah berbeza dengan mazhab Asy'ariyah dalam Al-Hasanah wa Sayyi'ah, dia kata wa hum aqrabu taifah ila sunnah. Mereka taifah puak yang mendekat kepada sunnah. Berakhlak, itu punca manusia bergaduh. Sebab ada apa? Batu api. Nak rod, bolehlah kita rod lah pandangan tu. Jangan kata benda yang orang tak kata. Di dalam kaedah dia sebut lazimul qaul laisa biqaulin. Benda yang kita boleh faham sebagai satu benda orang kata pun tak boleh tuduh orang tu kata, padahal boleh faham macam tu dah. Misalnya tuan-tuan dengar satu orang tiba-tiba bersembang, dia kata kita kalau ada duit apa pun boleh buat. Hui, kita kata dia tu kufur. Dia ingat kalau ada duit apa pun boleh buat. Dia macam dengan Tuhan, kalau ada duit macam Tuhan. Tuhan tolong tambah. Han tanya dia balik apa maksud dia. Bila tanya, dah lah kalau ada duit tu mudah lah. Itu cakap dia. Dia panggil lazimul qaul. Apa yang awak faham daripada dia cakap pun tak boleh kata dia cakap. Yang kau faham tak boleh kata dia cakap. Hak dia cakap ada duit, yang tu dia cakap. Yang kau tolong fahamkan untuk dia tak boleh. Melainkan ungkapan dia itu jelas, tidak ada takwil lagi. Ataupun dia tak mau tarik setelah kita kata. Apa maksud kau tadi? Maksudnya kalau ada duit apa pun hak Tuhan tak bagi pun boleh buat. Itulah. Itu clear. Lazimul qaul laisa biqaul. Sebab tu tuan-tuan, kita umat Islam dalam isu, banyak isu semangat kita, alhamdulillah di Perlis ni, kalau tuan-tuan tengok tauliah yang kita beri, ada orang dia bukan ada sebahagian dia tak sama dengan Perlis, kita bagi tauliah dia. Pasal kita tahu dia tak maki orang, dia tak apa, kita bagi. Ramai tokoh-tokoh di Malaysia ni bukan dia minta, kita pergi hantar tauliah dia. Kita tak ada isu. Hatta saya beritahu, kita cuba elak daripada nak tangkap, nak apa, kita tak mau pergaduhan sesama orang Islam. Selagi mereka tokoh-tokoh agama lebih pada menasihat dan seumpama. Ada beberapa tokoh yang pernah mari berdebat di Perlis ni. Pernah debat dengan Ustaz Salman, pernah debat mungkin dengan Dr. Rozaimi. Ada perbezaan dengan kita. Hak tokoh hak maki kuat hari tu ni pernah main debat dengan Ustaz Salman. Lepas tu next day dia nak jumpa saya jamu dia makan. Saya sambut dia sebagai tetamu. Kita kena matang dalam hal ni. Berbeza pentas ilmiah, kita berbeza lah. Amai ke Perlis macam ni ya.
Tak pernah saya dengar orang Perlis kata aku 3 hari nak kena qada semayang pi Selangor tengok depa semayang tak sah, duk baca kunut subuh. Tak pernah saya dengar. Tapi ada orang dia main semayang kat Kuala Perlis, dia kata karut subuh tak kunut. Padahal Mekah tak kunut, Madinah tak kunut, dia pergi haji tak kunut, dia pergi umrah tak kunut. Mereka kata siapa yang dia tuduh Wahabi, dia tuduh Wahabi tu keluar akidah dia, kafir. Ada mereka tonton tengok kenyataan-kenyataan tu terkeluar. Termasuk yang dia tuduh tu imam-imam Masjidil Haram lah. Macam mana orang yang pergi umrah kena qada sembahyang ke tak? Saya bukan kata mereka tu semua golongan yang ekstremis, tapi banyak rakyat Malaysia ni masih rasional. Kita ni hak keras melampau belah kata nak sunnah ni pun kita tak mau, hak ekstrim belah sana pun kita tak mau. Kita ukhuwah, semua orang Islam bersaudara. Ada bab hak kita kena betul, kita bagi tahu. Kalau mai kita ahlan wa sahlan, kita bagi salam dia. Siapa yang salatana wastaqbala qiblatana, semayang macam kita, menghadap qiblat kita, dia saudara muslim kita. Dia saudara muslim kita. Kita tak kata kafir, kita tak kata. Ini adalah kerja ekstremis yang mengkafirkan sesama muslim. Wallahu a'lam.